Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Mei 2019 bersama saya Syazwan Amin. Mulai esok, cermin sisi dan cermin belakang bahagian penumpang kenderaan persendirian dibenarkan gelap sepenuhnya. Pada masa ini, peraturan semasa menetapkan bahawa kadar keterusan cahaya bagi cermin sisi kiri dan kanan penumpang serta cermin belakang adalah pada kadar 30%. Pindaan akan membenarkan penggunaan lapisan filem atau cermin yang mana kadar keterusan cahaya tampak menerusi cermin sisi kiri dan kanan penumpang serta cermin belakang kenderaan boleh kurang daripada 70% cahaya tampak dengan syarat bahawa kenderaan motor itu dilengkapi dengan cermin pemantau ataupun pemantul kanan dan kiri ataupun side mirrors. Kebenaran ini hanyalah untuk kenderaan motor milik persendirian sahaja. Kenderaan motor yang didaftar dan digunakan untuk pengangkutan awam dan barangan, kadar keterusan cahaya tampak atau peratusan cahaya tampak tidak boleh kurang daripada 70%. Ini bermaksud cermin selain daripada cermin hadapan dan cermin sisi kiri dan kanan pemandu boleh kurang daripada 70% cahaya tampak ataupun kurang daripada 30% berdasarkan peraturan semasa dengan syarat terdapat 2 cermin side mirror dipasang pada kenderaan tersebut. Ayat ini sedikit teknikal. Okay? I'm sure most of you don't understand what does it mean. Maksudnya ialah dengan pindaan ini untuk passenger, iaitu di tempat belakang untuk penumpang, dan cermin belakang boleh hitam semua. Itu bahasa mudah lah. Boleh gelap semua. We have no more limitations. Boleh gelapkan lagi, boleh hitamkan lagi tinta gelas itu untuk bahagian belakang penumpang dan juga cermin belakang. We have no more limitations. Sebab sekarang ini you mesti at least ada 30% apa dia yang boleh cahaya yang boleh masuk. Dengan pindaan ini kita longgarkan sedikit lagi peraturan itu. Maksudnya untuk cermin di belakang dan cermin penumpang tak ada limitation. Boleh lebih gelap. Okay, that is the gist of the amendment. Sebab ramai yang minta supaya kita longgarkan untuk berikan lebih gelap supaya kita boleh tahan haba dan sebagainya. Okay, kita dah ambil pertimbangan itu, tetapi kita tak boleh kompromi untuk cermin depan dan untuk cermin pemandu. Sebab itu yang lebih penting dan itu kita kekalkan peraturan sedia ada. Dalam pada itu, Anthony Loke mendedahkan sebanyak 20,000 kenderaan diluluskan bagi penggunaan cermin gelap dan lebih 5,000 permit diluluskan oleh menteri terdahulu bermula 2011 hingga 2018 tanpa sebarang charge. Menteri terdahulu daripada 2011 hingga 2018 5,469. Dan tak ada apa-apa pendapatan untuk kerajaan sebab dia zero. Dia kenal menteri, mungkin tulis surat, mungkin kenal, dia boleh bagi kerusan. Tetapi mengapa kita nak charge ini? Yang pertamanya, semua orang kebanyakan, saya tengok balik profil orang-orang yang mendapat ini, Tan Sri, Datuk Sri dan sebagainya. Kebanyakannya orang-orang yang berkemampuan atas faktor keselamatan, mereka kata. Jadi saya rasa golongan ini adalah golongan yang mampu, dan kalau kita chargekan sedikit bayaran, ia mampu memberikan pendapatan kepada kerajaan. Dan apa yang lebih teruk lagi, yang saya dengar dulu, integriti, ini hearsay lah, ialah walaupun tak ada charge kepada kerajaan, tetapi orang yang nak mendapat kelulusan itu selalunya melalui orang tengah. Orang tengah dapat komisen. So kita nak cut semua ni, tak payah orang tengah. Siapa nak pohon atas ada faktor yang tertentu, yang valid, dia boleh pohon kepada JBJ. Dan JBJ walaupun akan diluluskan hanya oleh menteri akan sign, tetapi saya tidak akan memproses permohonan itu. Saya dah bincang dengan JBJ tadi, bagi satu hala tuju yang sangat jelas. Apa yang akan kita buat ialah kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa khas dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JBJ. Setiap bulan akan bermesyuarat untuk proses permohonan-permohonan untuk cermin gelap ini. Okay. Permohonan-permohonan ini mesti ada beberapa syarat. Yang pertamanya, dia mesti ada faktor yang diberikan, alasan yang diberikan. Lepas itu, semua pemohon itu akan kita hantar untuk vetting daripada pihak polis. Kalau ada kes jenayah, totally out. Dia tak boleh ada kes jenayah, sebalang kes jenayah.
Kalau kes jenayah saja, terus kita tolak. Mesti ada vetting daripada pihak polis. Yang ketiga, dia mesti jelaskan semua bayaran saman tertunggak. Kalau ada saman tertunggak, tak boleh. Bayar semua dulu. Okay? Lepas itu baru diluluskan. Kalau jawatankuasa decide to lulus, dia angkat kepada menteri untuk sign saja. Dan kita akan keluarkan satu surat kebenaran dan kita akan keluarkan satu hologram. Macam road tax kita letak di atas cermin kereta. Kalau jawatankuasa itu tolak, dia tak akan sampai kepada menteri. Maksudnya, walaupun dia luluskan secara rasminya oleh saya, tetapi saya tak ada kuasa untuk meluluskan sebarang permohonan. Permohonan itu mesti melalui jawatankuasa. I want to make this as transparent as possible dan menteri tidak ada sebarang ruang untuk menyalahkan gunakan kuasa untuk memberikan apa-apa kelonggaran kepada sesiapa. Semua kerurusan ini mesti melalui jawatankuasa JPJ yang dipengerusikan oleh ketua pengarah. Okay. Dan 5,000 untuk satu kenderaan. Bayangkan kalau sebelum ini ada lebih kurang hampir 20,000 kereta. 20,000 kereta yang telah diluluskan mendapat permit ini ataupun kelulusan ini. 20,000 kali 5,000 ringgit. Boleh bayangkan, at least tens of millions of revenue. Peguam Negara Tommy Thomas mengesahkan Malaysia telah menerima pemindahan pertama sebanyak 236 juta ringgit daripada Amerika Syarikat yang disita dari Red Granite Pictures selepas dituduh membiayai filem menggunakan dana yang didakwa diseleweng dari 1MDB. Dalam satu kenyataan, kata Peguam Negara, pemindahan pertama dana yang dipulangkan itu telah dikreditkan ke dalam akaun pemulihan aset 1MDB, sebuah akaun amanah yang dibuka secara khusus untuk tujuan ini. Jumlah ini disita daripada Red Granite Pictures, sebuah syarikat pembikinan filem yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang dikaitkan dengan mantan Perdana Menteri Najib Razak dan anak tirinya Riza Aziz, dan lanjutan daripada penyelesaian sebanyak 60 juta US dollar yang direkodkan di Mahkamah California. Riza mengasaskan syarikat itu bersama dengan Joy McFarlane. Antara filem Red Granite yang paling menonjol adalah Wolf of Wall Street yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio yang juga didakwa dibiayai dengan dana 1MDB yang dicuri. Sebagai sebahagian daripada penyelesaian, Red Granite Pictures bersetuju membayar 60 juta US dollar tanpa mengakui sebarang liability atau salah laku. Thomas berkata sejumlah 3 juta US dollar ditolak untuk membayar semula kos-kos yang telah dibelanjakan oleh DOJ dan FBI untuk menyiasat, menyita, membicarakan dan mencapai penyelesaian untuk dana Red Granite. UMNO Sabah akan menentukan hala tuju politik di negeri itu setelah mendapat autonomi penuh daripada UMNO Pusat pada hujung tahun ini. Sudah tiba masanya kita menentukan hala tuju masa depan kita sendiri. UMNO Sabah insyaAllah pada tahun ini kita akan mendapat full autonomi selaku UMNO Sabah. Kita akan memutuskan untung nasib UMNO Sabah sendiri, bukan lagi UMNO Melaya yang kuasai kita. Kita boleh menentukan siapa rakan kita dalam pilihan raya akan datang. Ini penting untuk kita susun semula dan saya yakin saya mau pengundi-pengundi anak-anak muda yang di luar sana yang mengundi di Parlimen Sedangkan ini, undilah calon PBS. Lim Guang Eng mendakwa tahun pertama yang mencabar sebagai Menteri Keuangan. Walaupun berkata telah mencapai hampir semua sasaran, beliau membangkitkan dua perkara yang ingin dilakukan tetapi tidak terlaksana. That I wanted to do, but we just don't have the means to carry out was number one, to create more jobs, especially for graduates. And also at the same time to check or even reduce the cost of living so that the people are able to have higher purchasing power. We hope that we can do that maybe in the next budget. That we can create jobs for, especially for unemployed graduates.
Baiklah, jangan lupa layari www.kinitv.com untuk mendapatkan berita terkini. Selamat menyambut ibadah puasa di bulan Ramadan. Sekian, jumpa lagi.